Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna hari ini membawakan kepada anda semua satu kisah seram yang baru sahaja berlaku. Anda dapat kita undurkan bahtera semalam sahaja kejadiannya. Bersama saya Muhammad Zahir Iman Naimullah bin Muhammad Asri 19, seorang pelajar daripada satu college universiti ingin menceritakan satu pengalaman yang amat dahsyat yang dialami olehnya semalam. Jadi tanpa melengahkan masa, jangan lupa like, share dan subscribe. Seram juga subscribe. Jangan lupa. So, saya nak awak berkongsikan kepada kita semua tentang pengalaman seram yang telah berlaku yang menimpa diri anda. Jangan biar hidupmu diselubungi ketakutan. Amaran kepada korang yang takut dengan cerita-cerita seram. Okey, kita nak masa. Habis kita cerita. Okay. Jadi cerita dia tu bermula macam gini. Bermula semalam masa saya sedang, orang kata sedang sedap tidur dalam bilik. Masa saya sedang sedap tidur, tiba-tiba saya terjaga kerana saya dengar bunyi guruh yang sangat kuat. Lepas tu saya tengok jam, masa tu dalam pukul 3 lebih, hampir menghampiri pukul 4. Lepas tu saya bangun pergi ke tandas dan saya adalah urusan yang saya lakukan. Lepas pergi ke tandas apa semua tu, kemudian saya duduk kat ruang tamu sekejap. Lepas tu bila saya dah selesai urusan saya tu, saya dengar seakan-akan bunyi orang mengetuk tong sampah yang berada di luar rumah. Lebih kurang begitulah bunyinya. Lepas tu saya bangun, saya masuk dalam bilik. Masa tu saya dah rasa macam meremang dah, bulu roma saya dah rasa seriau. Awak tutup pintu tak masa masuk bilik tu? Lepas tu bila saya masuk bilik tu, saya tutup pintu. Tutup pintu rapat. Kemudian saya naik atas katil saya dan saya, orang kata, yelah, bila kita nak cuba tidur tu, kita main telefon dululah, kita scroll IG, tengok TikTok apa. Kemudian saya tengok jam dah pukul 4.30. Jadi saya pun letaklah telefon di tepi. Saya cuba untuk baring, cuba untuk lelapkan mata. Tiba-tiba saya dengar bunyi enjin air. Jadi bila bunyi enjin air ni, maksudnya ada orang sedang menggunakan air lah, sama ada dalam bilik air ataupun di sinki. Jadi saya masa tu saya berfikir bahawa mungkin mak saya ke masuk bilik air kan. Sebab abang saya pun tidur kat luar, saya tidur seorang dalam bilik. Jadi bila saya dengar bunyi enjin air tu, masa tu pukul 4 lebih, saya dengar bunyi enjin air tu. Jadi saya ingat mak saya lah yang duduk dalam bilik air tu. Kemudian tiba-tiba saya terdengar suara. Saya tak ada dengar bunyi pintu bilik saya dibuka ke apa. Saya terdengar suara yang tanya, "Man, siapa dalam bilik air, Man?" Memang suara tu suara macam suara abang saya. Memang macam suara abang saya. Jadi, yelah, kalau kita dengar bunyi macam bunyi orang berjalan ke apa, mungkin kita akan suluh. Kalau kita dengar bunyi pelik. Ni sebab kita dengar bunyi suara yang orang yang kita kenal. Kan? Bunyi suara tu macam, "Man, siapa dalam bilik air, Man?" Jadi, bila saya dengar bunyi suara macam tu, saya daripada tengah terlentang, orang kata, saya terus pusing menghadap ke arah suara tu, yang mana suara tu di belah kanan saya. Bila saya pusing tu, saya nampak satu lembaga bayang-bayang yang tinggi dia lebih kurang abang saya. Tapi bentuk kepala dia tu sedikit kecil. Ni kepala ni, tapi dia kecil sedikit. Jadi bila saya nampak tu, saya tu rasa seram. Saya tentangkan badan saya, pejam mata. Kemudian saya rasa seakan-akan badan saya ni terkunci, tak boleh nak bergerak. Macam, yelah, terkejut, campur terkejut lagi. Jadi bila dalam keadaan begitu, saya pun baca ayat kursi dengan suara yang perlahan lah. Saya baca perlahan-lahan ayat kursi. Bila dah habis tu, saya fikir saya nak cuba gerakkan badan saya, tapi saya tak nak gerakkan tangan saya. Sebab takut kalau saya gerakkan tangan saya, ada benda kat tepi. Jadi saya cuba gerakkan kaki saya dulu. Cuba gerak tu, Alhamdulillah boleh gerak. Kemudian tangan saya pun boleh gerak. Tapi bila boleh bergerak balik badan saya tu, saya rasa macam sangat letih lah. Rasa macam, saya nak kata letih dia tu pun tak tahu. Dia bukan macam kita boleh lepas berlari ke tak, tapi dia rasa macam, saya nak bagi tahu macam mana pun susah nak gambarkan. Rasa letih dia campur dengan lega kita boleh bergerak tu.
Akhirnya bila dah macam tu saya pun pejam lagi mata saya. Takut lagi lah nak buka mata. Nak tengok takut ada apa-apa ke kan. Sebab yelah kalau betul pun abang saya, dia tetap menyeramkan dalam gelap tu. Kalau bukan pun dia juga menyeramkan. Jadi saya terus pejam mata, saya raba-raba tangan saya, cari telefon. Bila dah dapat tu saya cuba suluh, saya tengok tak ada apa-apa pun dalam bilik saya sebenarnya. Jadi saya memang pastilah yang sebelum tu saya ada nampak susuk bayang-bayang yang seakan-akan abang saya tapi dengan kepala yang kecil sedikit, dengan keadaan pintu yang tak terbuka. Jadi memang sangat-sangat seram lah bagi saya peristiwa tu. Amat-amat seram. So bila dah bangun pagi tu, dia pun tanya saya. Dia tanya saya, Bi, kau semalam ada masuk bilik tak? Dalam pukul 4 ke pukul 5 pagi ke? Saya kata, saya tak ada semalam. Saya memang tidur kat luar. Daripada saya tidur tu sampai pagi pukul 6 suku tu, baru saya bangun, baru saya masuk dalam bilik ambil towel dan baru saya masuk ke bilik air. So persoalannya guys, saya tak bangun daripada pukul saya tidur tu lebih kurang dalam pukul 1 pagi tu sampai pukul 6 suku pagi. Siapakah yang bertanyakan kepada adik saya, Man, siapa dalam bilik air pada jam 4 hampir-hampir pukul 5 pagi? So kalau korang rasa ini adalah satu perkara yang menyeramkan dan korang rasa macam ada satu pengalaman yang seram yang korang rasa korang nak kongsi yang lebih kurang, boleh drop dekat ruangan komen di bawah. Sorry guys, cerita ni tak habis kat situ guys. Cerita ni tak habis kat situ. So bila dah bangun pagi tu, kita orang pun borak-borak lah, kami sekeluarga bagi tahu adik saya kata yang mengalami satu gangguan, bukan gangguan internet tapi gangguan seram. Maka bila dah borak-borak tu, abah saya pun bagi tahu ternyata abah saya juga melihat satu kelibat seakan-akan manusia yang berdiri di dapur pada jam pukul 5 hampir-hampir pukul 6 pagi saudara. Hampir-hampir pukul 6 pagi, ayah saya nak masuk ke bilik air. Masa tu dia tak buka lampu lah kan, sebab nak pagi kan, nak buka lampu buat apa, orang pun tengah tidur. So bilik air pun abah saya nak lalu kat dapur tu, abah saya melihat di satu sudut di dapur tersebut, hampir-hampir dengan pintu sliding door, ada bayang-bayang satu kelibat yang berdiri memandang ke arah ayah saya. So ayah saya pun tak kisah, terus masuk ke dalam. So abah saya pun terus masuk ke dalam bilik air, melunaskan hajat-hajatnya. Dan bila abah saya keluar, bayang-bayang tersebut sudah pun tiada di situ. Jadi apakah sebenarnya bayang-bayang yang berada, yang dilihat oleh abah saya? Adakah sama seperti mana yang dilihat oleh adik saya, ataupun dua bayang-bayang ataupun kelibat yang berbeza? Tapi yang mana adik saya lebih ekstrim, mendengar satu suara yang bertanya, Man, siapa dalam bilik air? Seakan-akan suara saya, tapi bukan suara saya. So hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang lebih mengetahui makhluk apakah itu. Kalau kita nak kata sama ada nama-nama spesifik apa, kita pun tak tahu, tapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui. Yalah, kita ni dalam dunia ni kita hidup bukan sekadar manusia saja, ada makhluk-makhluk ghaib yang lainnya yang berkongsi dunia yang sama dengan kita yang kita tak nampak. Jadi pengajarannya adik-adik, pengajarannya saudara-saudara, pengajarannya abang-abang, adik kakak semua, kepada korang-korang yang mana nak tidur, sebelum tidur baca doa tidur. Baca doa tidur, baca ayat kursi, bersedia ikut apa-apa doa yang telah ditinggalkan untuk kita baca, maka insya-Allah Allah akan jaga kita. Maknanya walaupun mungkin kita kena ganggu dengan suara-suara macam tu, tapi tidak membahayakan kita. Sebab macam adik saya, dia kena tegur macam tu je, benda tu tak ada pun membahayakan dia ataupun sebagainya. Tapi sentiasa ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang maha kuasa, Allah yang maha hebat, Allah yang maha sekali-kalinya. Jadi hidup ni kita jangan takut dengan makhluk, tapi jangan kita cabar makhluk-makhluk lain. Jangan kita buat sombong, jangan kita buat ego kita. Jangan sombong. Jangan sombong bang. Jangan sombong. Tapi hidup ni la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah. Tidak akan berlaku sesuatu melainkan dengan kehendak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. So terima kasih kepada korang yang sudi menonton sehingga ke akhir video, sudi mendengar kisah seram daripada adik saya ni dan kisah daripada ayah saya yang kita kongsikan pada hari ini. Kalau ada sebarang kekurangan ataupun kesilapan dalam percakapan kita, kalau ada sebarang kata-kata yang terkasar bahasa ataupun mungkin korang rasa macam ada benda yang tak kena, kami minta maaf daripada kekurangan diri kami sendiri. Dan kalau korang ada kisah-kisah seram korang sendiri yang menarik, yang korang rasa korang nak share dekat ruangan komen di bawah, korang boleh share je. Jangan malu, jangan segan. Sebab mungkin ada korang yang mengalami situasi yang seram yang hampir-hampir sama. So boleh share dekat ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ni dekat kawan-kawan korang. Share dekat kawan-kawan korang dan subscribe YouTube channel Zahir Asna. Dan kalau korang berminat dengan konten-konten seram, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. InsyaAllah kita akan menghasilkan lebih banyak konten seram jika mendapat sambutan daripada korang semua. So akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi